Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah bertemu lagi. Kita pada hari ini kita akan tengok di manakah kedudukan puasa kita ataupun martabat puasa. Kita ni masuk di kedudukan yang mana? Di martabat yang mana? Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali ada menyebutkan puasa ni dia ada 3 kedudukan. Ada 3. Pertama, puasa disebut sebagai puasa al-umum. Pertama. Yang kedua, puasa al-khusus. Dan yang ketiga, martabat paling tinggi sekali, iaitu puasa khusus al-khusus. Okey, cuba kita tengok apakah dia puasa-puasa atau martabat-martabat puasa ini. Pertama tadi, puasa al-umum. Puasa al-umum ni ialah puasa kita menahan perut dan kemaluan dari memenuhi kehendak syahwat. Kita tahan perut kita daripada lapar dan dahaga. Dan kita menahan kemaluan daripada memenuhi kehendak syahwat. Ini puasa umum, puasa awam, puasa orang awam. Budak-budak kecil pun boleh. Kita tanya dia, puasa hari ni? Puasa. Macam mana kamu puasa? Saya tak makan, tak minum. Itu dia puasa. Dia tahan perut saja. Dia tahan syahwat. Dia tak lakukan syahwat. Memang budak-budak tak kan? Jadi ini pun puasa al-umum ni budak-budak pun boleh lakukan. Begitu juga dengan orang awam. Kita tengok pula martabat yang kedua, kedudukan yang kedua, iaitu puasa apa dia? Al-khusus. Yang kedua, puasa al-khusus. Apa pula puasa al-khusus ini? Puasa al-khusus ini, selain daripada yang tadi, dia menahan perut daripada lapar dan dahaga, dia menahan syahwat dia, dia juga menahan pendengaran dia daripada melihat ataupun mendengar benda-benda yang tidak elok. Penglihatan dia, dia tahan juga penglihatan dia daripada melihat benda-benda yang tidak baik. Lidah dia jaga juga. Tangan dia jaga. Kaki dia jaga tidak pergi ke tempat-tempat yang tidak elok. Dan dia jaga seluruh anggota badan dia daripada melakukan dosa. Bukan sekadar perut, bukan sekadar syahwat, mata, telinga, lidah, tangan, kaki, semuanya dijagakan. Inilah dinamakan puasa, disebut sebagai puasa al-khusus. Martabat yang ketiga, yang disebut sebagai puasa khusus al-khusus. Puasa ni martabat yang paling tinggi sekali. Puasa khusus al-khusus ni macam mana? Puasa dia menahan semua sekali dia buat yang tadi kan, tahan daripada lapar dan dahaga perut kan, tahan syahwat, juga dia tahan daripada tangan, telinga, mata, mulut, anggota-anggota, dan juga dia tahan juga hati dia. Ni khusus al-khusus. Dia tahan hati dari keinginan yang buruk dan juga daripada dia memikirkan sesuatu tu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara total. Masya-Allah Taala. Sehingga kan menyebabkan dia rasa puasa ni akan terbatal pada tahap ni lah, tahap yang ke ni kalau dia fikirkan benda-benda selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hari akhirat. Tinggi martabat ni. Terbatal juga puasa kalau dia memikirkan dunia. Kecuali urusan dunia yang kepentingannya untuk agama. Kerana yang tu untuk bekalan hari akhirat ni. Jadi ini puasa yang begini, tahap puasa yang begini, yang paling tinggi ni, ini adalah puasa para nabi, as-siddiqin, muqarrabin. Dan puasa ini tidak mungkin dapat digambarkan dengan perkataan, tetapi boleh direalisasikan dengan amalan.
amalan para nabi, para rasul, siddiqin. Ini puasa khusus al-khusus. Jadi kita nak masuk martabat yang mana? Jadi menurut Imam Al-Ghazali, kita ni kalau boleh tahap puasa kita ni puasa al-khusus. Puasa al-khusus kita. Jangan jadi puasa awam tadi. Puasa orang awam. Puasa budak-budak pun boleh lakukan. Jadi macam mana kita nak naikkan puasa kita kepada puasa al-khusus ini? Imam Al-Ghazali dia menyebut dalam kitab dia ni ada 6 perkara yang perlu kita lakukan. Pertama, pandangan kita. Kita tundukkan pandangan kita. Kita tahan daripada melihat perkara-perkara yang dicela, dibenci oleh syariat. Perkara yang boleh mengganggu, melalaikan hati daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok cerita-cerita yang tidak elok. Contoh yang itu akan dibenci oleh syariat. Jadi kita jaga masa bulan puasa ni, kita tahan pandangan kita daripada melihat perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Yang kedua, lidah. Memelihara lidah kita ni daripada menuturkan perkataan yang tidak berfaedah. Seperti kita mengumpat, kita berbohong, kita berdusta, bergurau sendal yang berlebih-lebihan dan sebagainya. Kalau boleh bulan puasa ni, mulut kita senyap. Kita duduk diam ya, kita diam diri ya. Berzikir, baca Quran mulut kita. Ini yang kedua. Lidah, jaga lidah. Yang ketiga, pendengaran kita pula kita tahan ya, daripada mendengar perkara-perkara yang dibenci oleh syarak. Jadi kalau perkataan itu diharamkan, dituturkan, maka haram juga didengar. Kalau kita dengar orang itu mengata orang, mengumpat, jadi kita haram juga kita mendengarnya. Sebab itu dalam satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala dia menyamakan pendengaran haram dengan memakan harta haram. Sama. Dalam surah Al-Maidah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta. Sangat suka memakan segala yang haram, rasuah dan sebagainya. Dalam surah Al-Maidah. Itu kita kena jaga apa dia? Telinga kita. Yang keempat, kita jaga anggota tubuh badan kita daripada melakukan dosa. Seperti apa? Tubuh badan ni seperti tangan, kaki. Kita tidak lakukan daripada perkara-perkara yang haram. Tangan ni, kadang-kadang tangan ni banyak dosanya. Sebab apa? Kita banyak forward benda-benda ataupun berita-berita yang tidak benar. WhatsApp, Telegram, kita pun tengok, baca, post lah kat sini, kita post. Padahal benda itu belum tentu betul, belum tentu benar. Ataupun mungkin berita itu berita yang fitnah. Jadi kita jangan bulan puasa tahan. Jangan kita selalu post benda-benda yang kita tidak tahu betul ataupun tidak. Begitu juga dengan anggota perut kita. Kita jangan makan benda yang syubhah ketika kita berbuka. Yang kelima, bila berbuka kita tidak berlebihan walaupun makanan itu halal. Sebab apa? Sebab Allah SWT benci perut yang penuh dengan makanan yang halal. Makanan halal tetapi penuh, kenyang sangat. Jadi sembahyang tarawih pun mungkin tak boleh, kenyang sangat, duduk bersandar. Jadi itu yang kelima. Dan yang keenam,
Yang terakhir, kita hendaklah dalam hati kita ini rasa takut, rasa penghargaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita tak tahu puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta, ya Allah, pengharapan, berharap kita berjaya, puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi martabat kita telah naik kepada puasa al-khusus daripada puasa al-umum. Jadi cuba kita naikkan supaya kita tidak pasti tahun depan kita akan bertemu lagi pada bulan Ramadan ini. Sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.